Hai semua, selamat kembali. Hari ni kita nak sambung lagi dan bercakap pasal soalan-soalan lazim, soalan-soalan yang biasa berdapat dalam DM, dalam email, dalam komen. Soalan-soalan yang biasa ditanya oleh korang kat luar sana yang baru je belajar nak buat rutin penjagaan muka. Kadang-kadang banyak soalan-soalan mudah yang kita dah explain banyak kali pun tapi orang masih blur. Tapi ada juga soalan-soalan yang complicated sikit dan sangat penting juga untuk korang tahu jawapan pada semua soalan-soalan ni sebab kadang-kadang kekeliruan kecil ataupun benda yang kita macam tak apa kot, okey kot, good. Benda-benda macam tu lah yang menyebabkan kulit muka korang tak sihat-sihat, tak cantik-cantik. Kalau kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Macam salah je. Anyway, kalau korang berminat nak tahu soalan-soalan lazim ni dan apa jawapan pada semua soalan yang sering ditanya ni, teruskan menonton. So kalau korang belum tengok, Abang dah pernah jawab 10 soalan dalam siri video yang sama. Untuk soalan-soalan lazim part 1, Abang upload 2 minggu lepas kot. Kalau korang belum tengok lagi, Abang akan letakkan video tu kat sini ataupun korang boleh check dekat ruangan description. Okay, korang tengok dulu part 1 tu, lepas baru korang tengok yang ni. Okay, dan Abang rasa macam makin hari makin banyak soalan-soalan yang sama muncul dekat inbox Abang. Mungkin Abang akan jadikan ni macam siri yang regular kot. Bila cukup banyak soalan, Abang akan buat video. Cukup banyak soalan, Abang buat video macam tu kan. Okay ke? Ke macam buang masa? Korang macam tak minat je tengok video ni. Okey, soalan pertama. Abang, bila kita perlu start rutin penjagaan kulit muka? Anak saya dah nak masuk 14 tahun dan saya terfikir sama ada nak start belikan dia skincare ataupun tidak. So actually tak ada peraturan bila kita kena start buat rutin penjagaan muka. Bagi abang, masa yang terbaik ialah bila individu tu dah cukup umur, dah akil balik, dah apa tu orang kata dah puberty, dah melalui puberty. Okey, dulu macam lewat sikit orang 14 15 tahun baru balik. Tapi budak-budak sekarang tak silap abang macam awal je. 11 tahun 12 tahun pun dah balik kan. Kenapa? Bila diorang dah akhir balik tu, waktu tu hormon-hormon badan diorang dah start keluar, dah start berfungsi. Dan waktu ni lah diorang dah kena start buat rutin penjagaan muka. Kecuali satu saja, iaitu sunscreen. Lagi awal start pakai, lagi bagus, okey? Tak payah tunggu balik. Bagi je anak korang pakai. Tapi untuk produk-produk lain macam toner, serum, moisturizer tu, bagi abang waktu akhir balik dah boleh start. Okey? Abang tak tahu lah, tiap kali saya pakai moisturizer atau sunscreen, muka saya jadi gelap. Sampai saya malas dah nak pakai moisturizer atau sunscreen ni. Kenapa Abang andaikan maksud diorang ialah tiap kali diorang apply moisturizer ataupun sunscreen, tiba-tiba muka diorang nampak gelap sikit. Nampak lebih gelap daripada sebelum diorang apply benda tu. Abang rasa ni soalan korang kan? So actually jawapan pada benda ni, sebenarnya benda ni biasa dan bukan terjadi pada moisturizer atau sunscreen je. Boleh juga jadi kat toner, essence, serum ataupun lotion korang. Semuanya akan bagi efek ni sekiranya produk-produk tu ada mengandungi bahan-bahan tertentu, terutamanya minyak. Contohnya abang ada 2 toner kat sini. Selalunya bila produk korang tu ada sedikit kandungan minyak, tak kisah sama ada tu kandungan utama dia ke atau kandungan dia kat bawah-bawah sekali ke, biasanya produk yang ada kandungan minyak ni akan buatkan muka kita nampak gelap sikit. Contohnya essence daripada Melano CC ni tak ada kandungan apa-apa jenis minyak pun dalam ni. So bila pakai, korang takkan rasa muka korang nampak gelap ke apa. Tapi macam toner daripada Equal ni ada kandungan bergamot fruit oil dalam ni. Siapa yang pernah pakai toner ni akan sedar, setiap kali korang apply, korang nampak muka korang akan jadi lagi gelap daripada sebelum korang apply. Sebab ada kandungan minyak dalam tu. Macam korang tahu bila kita apply minyak, bukan je kat muka, kat tangan ke apa, permukaan tu akan jadi berkilat sikit. Kalau permukaan berkilat tu, dia akan menyerap cahaya ke memantul cahaya. Abang dah tak ingat. Tapi benda tu lah yang buatkan kulit kita nampak gelap sikit, okey? Tapi efek ni sementara je. Selagi benda tu ada kat kulit, selagi itulah bahagian tu nampak gelap sedikit. Tapi lepas korang cuci, kegelapan tu hilang. Dia bukannya buatkan kulit korang jadi makin gelap secara kekal, tidak. Pada waktu pakai tu saja, okey? Tapi abang faham masalah bila last kali kita pakai sunscreen, lepas tu muka kita jadi gelap sikit, nampak macam kusam sikit. Sapu je bedak sikit, bedak muka sikit je, kegelapan, kekusaman tu takkan nampak sangat dah, okey? Abang saya pakai produk ni okey je, tapi abang kata produk ni tak elok. Patut ke saya teruskan pakai produk ni? Okey, soalan ni selalu nampak dekat video-video abang. Bila abang cakap abang tak suka sesuatu produk tu, nanti dekat komen tu ada yang cakap saya pakai okey je, dah bertahun-tahun aku pakai, cantik je muka aku. Kau sembang apa ni bang? Abang selalu cakap dalam video abang, kulit kita, kulit manusia ni semuanya tak sama, okey? Macam abang ni, abang kulit kering. So ada beberapa bahan tertentu yang tak sesuai digunakan oleh orang kulit kering. Of course lah produk tu tak berapa sesuai dengan abang. Abang takkan berapa suka produk tu. Tapi selalu abang ingatkan, walaupun produk tu abang tak suka, tak sesuai dengan abang, tak bermakna yang dia tak sesuai dengan korang juga, okey? Dan ada produk yang mungkin ramai daripada korang tak suka, mungkin abang akan suka sebab dia sesuai dengan abang. Katakanlah abang ada kawan 2 orang dan 2 orang kawan lagi ni pun ada kulit kering. Kita orang 3 kulit kering. Still ada produk yang akan sesuai dengan abang dan ada produk yang takkan sesuai dengan dia. Walaupun produk ni untuk orang kulit kering, still tak bermakna yang produk ni akan sesuai dengan ketiga-tiga orang ni, okey? Walaupun semuanya ada kulit kering, mungkin dia sesuai dengan abang, mungkin sesuai dengan dia lagi seorang ni, tapi tak sesuai dengan dia, okey? Sebab kulit kita semua lain-lain, kita ada tahap toleransi yang berbeza, mungkin ketebalan kulit kita pun berbeza, kekuatan kulit kita berbeza, dan pemakanan kita, persekitaran kita, cara hidup kita, lifestyle kita pun berbeza. Sebab itulah tiap kali mana-mana korang tengok pasal baca ke, tengok video pasal skincare ke, mesti korang akan nampak perkataan ni, YMMV, your mileage may vary. Maksudnya hasil atau
kesan penggunaan sesuatu produk tu still bergantung pada kulit masing-masing. Walaupun untuk abang lepas pakai seminggu, keluar muka macam capi kail. Tapi korang pakai lepas seminggu, tak semestinya korang jadi capi kail. Mungkin jadi Nobita, ataupun lepas 4 bulan baru muka kau tu ada iras-iras, hidung kau tu baru nak macam capi kail sikit. Begitulah maksud dia, okay? So kalau korang tengok review abang cakap produk ni tak berapa best, abang tak suka. Tapi korang pakai produk tu dah lama dan tak ada masalah kat muka korang, dan korang nampak kesan yang baik pada muka korang, teruskan, tak ada masalah, okay? Abang wajib ke buat double cleanse? Jawapan untuk soalan ni, tak wajib. Konsep double cleansing ni baru je muncul dalam beberapa tahun lepas. Pada zaman mak kita, nenek kita, diorang tak buat pun double cleansing. Tapi cantik je mak aku, cantik je nenek kita. Tak adalah muka berkawan macam bulan ke apa. Dulu-dulu diorang cuci muka pakai pencuci muka saja pun dah okey, dah bersih je muka diorang, tak ada masalah pun. Tetapi konsep double cleansing ni diperkenalkan sebab itu ialah cara paling efektif dan paling gentle, paling lembut untuk mencuci muka, okey? Biasanya dalam double cleansing kita gunakan all cleanser dengan pencuci muka kan, dua benda ni. Lepas pakai dua benda ni, biasanya muka kita memang dah bersih, betul-betul bersih dari segala jenis kotoran. Zaman mak nenek kita dulu, diorang cuma cuci pakai pencuci muka saja, memang boleh bersihkan, tapi effort yang diorang guna, tenaga yang diorang gunakan untuk bersihkan muka tu jauh lebih banyak daripada bila buat double cleansing. Tunggu satu hari bila korang pakai makeup, lepas tu korang cuci saja pakai pencuci muka, okey? Korang tengok berapa lama korang kena sental, kena tonyoh maskara, eyeliner bagai korang tu sampai semuanya bersih hilang dari muka korang. Kadang-kadang tak bersih habis pun, tapi nak bersihkan betul-betul semua tu dari muka korang, berapa kuat korang kena sental, berapa lama korang kena sental muka korang. Dan sental-sental, tonyoh-tonyoh macam tu antara punca yang menyebabkan garis-garis halus dan kedutan keluar kat muka korang. So sebab itulah adanya konsep double cleansing, iaitu cara yang lebih gentle dan lebih efektif untuk buang semua kotoran kat muka tanpa berkasar dengan kulit muka korang. Okay? So jawapan dia tak wajib, tapi itulah cara yang terbaik. Kalau ada cara yang terbaik, kenapa korang nak pilih cara yang terburuk? Abang boleh tak saya pakai beberapa jenis serum dalam satu rutin yang sama? Jawapan dia boleh kalau korang tahu dan fahami bahan-bahan yang ada dalam serum-serum ni, semua boleh dipakai sama-sama, dan korang agak yakin yang kalau katakan malam ni korang pakai dua jenis serum ni, khasiat daripada dua-dua jenis serum ni akan masuk betul-betul dalam kulit muka korang dan korang akan dapat semua khasiat tu. Abang tahu ramai orang kat luar sana yang excited nak pakai produk-produk kecantikan ni. Dia ada masalah jerawat sikit, lepas tu dia ada masalah parut jerawat, dan lepas tu dia ada sedikit kedutan kat muka. So dia beli 3 serum. Satu serum salicylic acid, lepas tu satu lagi dia beli vitamin C serum, lepas tu yang ketiga dia beli serum berasaskan retinol. Okey, ni semua masalah yang aku ada. Aku pakai 3 serum ni, InsyaAllah dalam masa 2 bulan flawless. Satu, kalau 3 serum ni bahan-bahan dia tak bercanggah, tak ada masalah antara satu sama lain, then korang boleh teruskan. Dan satu lagi, bila korang tepek 3 layer serum kat muka korang ni, korang tahu tak sama ada khasiat daripada 3 serum ni betul-betul menyerap masuk dalam muka korang. Sebab kulit muka kita ni macam sponge. Bila sponge dah penuh air, adakah dia akan serap lagi air? Tak. Sama juga macam muka kita, bila muka kita ni dah penuh dengan layer-layer skincare tu, kan bila kita pakai satu serum, muka kita dah terpu, dah tak boleh terima lagi. Bila kita pakai serum kedua tu, adakah serum tu akan masuk kat muka kita? Tak masuk. Kalau korang pasti yang banyak-banyak serum korang pakai ni betul-betul menyerap dalam muka korang, dan teruskan, okey? Bagi abang sendiri, abang tak pakai banyak-banyak serum pada satu masa. Paling banyak abang akan pakai ialah 2 saja. Itu pun bila abang gunakan serum yang ada kandungan bahan-bahan aktif yang agak kasar. Contohnya macam bila abang pakai vitamin C 20%, abang tahu kulit muka abang akan merenyang, akan pedih-pedih, abang akan pakai serum yang bagi hydration. Pada hari biasa yang abang tak pakai bahan-bahan aktif macam ni, abang tak akan pakai 2 serum. Okey, so kalau tak perlu, jangan pakai serum banyak-banyak. Nanti membazir je, korang tak nampak pun result kat muka korang. Okey, abang saya ada kulit kering. Abang kata kalau kulit kering kena pakai moisturizer berbentuk krim. Saya dah pakai moisturizer berbentuk krim, tapi kulit saya masih kering. Kenapa bang? Kau tipu aku bang? Katakan korang ada kulit kering, korang perlu faham yang tak semua moisturizer berbentuk krim akan sesuai dengan muka korang. Contohnya lah, katakanlah pada satu hari tu korang terasa macam nak makan benda-benda manis. So apa pilihan korang? Mungkin korang akan beli coklat, ataupun korang beli kek, ataupun korang beli aiskrim kan? Takkanlah nak makan benda manis tiba-tiba korang pergi beli cucuk udang ataupun spicy chicken McDeluxe, tak kan? Tapi ada orang dia nak makan manis, dia makan coklat, lepas tu dia puas hati, hilang dah kepunan aku. Tapi ada orang yang makan coklat, dia still rasa macam tak puas lah, aku still nak benda yang manis lagi lah. So dia makan aiskrim lagi, baru dia puas. Maksudnya sama juga dengan kita ni. Contohnya lah, moisturizer ni lah bentuk krim dan sesuai untuk orang kulit kering. Bila abang pakai moisturizer ni, abang rasa kekeringan abang tak berapa terasa. Tapi mungkin ada korang yang kulit kering kat luar tu, korang pakai, korang still rasa kering juga. Sebab kulit kita ni berbeza-beza, bergantung pada banyak faktor, okay? Sebab itulah penjagaan muka ni, skincare ni, selalu abang sebut bergantung pada kulit masing-masing. Kita sendiri kena buat trial and error. Kita pakai ni tak sesuai, okey tak apa, kita try yang lain pula. Sampailah kita jumpa produk yang sesuai dengan muka kita sendiri, okey? Review-review macam ni yang macam abang buat ke, abang kata ni sesuai untuk kulit kering, semua sebagai panduan, okey? Tapi selebihnya keserasian, kesesuaian dengan kulit masing-masing tu still korang sendiri kena cuba dan tahu. Okey, tu dia lagi soalan lazim yang selalu korang tanya. Abang harap video hari ni bantu sikit jawab soalan korang
yang tertanya-tanya selama ni. Ada banyak lagi soalan dalam list tu, tapi kita jawab dalam video lain, okay? Kalau korang ada banyak lagi soalan lain yang dari dulu tak terjawab sampai sekarang, tuliskan saja kat ruangan komen. InsyaAllah abang akan jawab soalan ni satu persatu dalam video akan datang, okay? Jangan lupa like, komen dan share video ni dengan kawan korang yang lain. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.